Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, saudara dan saudari sekalian, patutlah kita punya ginjal ataupun buah pinggang ataupun kidney kita dah daripada rosak sikit, boleh rosak sampai lebih teruk daripada yang sepatutnya. You rasa-rasa macam you tak buat apa pun, you cuma biasa-biasa je hidup kan. Tetapi tengok kidney dari 3 bulan ke 3 bulan ke 3 bulan, jadi 4 kali kalau you ambil darah kat you punya hospital ataupun kat klinik, dah mula nampak daripada 80 turun ke 70 ke 60. Bila dah turun 50 tu tak sedap lah diri kita kan, walaupun masih lagi boleh hidup seperti sedia kala. Saya ulang, kalau 50 pun you nampak ramai orang bertebaran di jalan-jalan raya, ramai yang ada kidney problem. Bahkan orang kata hampir 40% daripada kita tidak tahu langsung yang kita ada kidney problem selagi mana kita tak pergi check. Maklumlah, kita kalau orang kampung mana pergi hospital check untuk kebiasaan medical check up. Lagi tak sakit teruk, itu pun doktor saja yang buat keputusan apa dia nak check kan. Nasib baiklah buah pinggang antara orang kata apa basic check up kalau kita buat tu mesti ada kidney function test. Betul-betul? Okay, so selain daripada hemoglobin, glukos, kolesterol, yang masalah liver, tapi kidney memang dicek betul-betul. Baik, so kalau you tengok result you masih lagi tak memuaskan hati, cuba you tengok, mungkin you tak sedar 10 perkara yang anda buat ataupun anda tak cek betul-betul. Kita habiskan dulu, kalau you ada diabetes dan high blood pressure, saya ulang, kalau you ada penyakit diabetes dan high blood pressure dahulu-dahulu dan sampai sekarang pun masih lagi tidak stabil, yang tu dulu nak kena dibetulkan. Walaupun buah pinggang you masih lagi normal, katakan cek, you punya EGFR sampai katakan 90 atau 80 tu kira cun lagi, 70 pun you happy lagi. Tapi sebenarnya kalau ada pertukaran, figure tu menurun, walaupun dia masih atas daripada 60, you dah kena buka mata elok-elok. Pasal apa? Mungkin you punya diabetes dan you punya blood pressure tak kontrol betul ataupun terlalu banyak makan ubat blood pressure dan diabetes tu pun menjadi masalah kepada buah pinggang. Dengar elok-elok. Makan ubat yang berlebihan, ubat BP dan diabetes mellitus, yang tu dia makan balik kita punya masalah dengan ginjal. Jadi lama-kelamaan kalau you nampak macam diabetes stabil, blood pressure pun stabil, tapi buah pinggang pula jadi mangsanya. Itu satu. Boleh? Dah faham tu? Nombor dua, walaupun saya kata garam boleh makan dan digalakkan, terutama sekali garam bukit ataupun garam-garam daripada lautan Celtic, you pernah dengar daripada kutub-kutub utara yang masih bersih, laut-lautnya tidak tercemar, bila jadi garam tu, Celtic salt. Jadi garam-garam daripada bukit seperti Bario, garam yang kita buat seperti campuran Bario dengan Korean bamboo salt, itu semua ada dia punya kebaikan. Boleh. Tetapi kalau you biasa ambil garam-garam yang sodium klorat biasa ni dan berlebihan, yang ni yang bila saya kata boleh makan garam, you pergi makan lebih sangat pula. Apa yang dimasukkan lebih sangat pula? Lebih daripada satu sudu kecil, satu sudu teh sehari. Itu paling banyak lah garam. Okey, dah dekat 4 gram tu. Itu selalunya yang dibenarkan cuma 2 gram. Tu pun kadang-kadang you kan masuk dalam makanan lagi, bukanlah you tuang garam satu sudu macam tu kan. Yang kita tak sedar, yang kita campur dalam makanan, kadang-kadang kita pergi makan kat kedai-kedai pun kita belum rasa pun kita dah tuang garam tu. Garam yang kedai-kedai mamak semua tu, bukanlah saya nak memperkecilkan kedai-kedai makanan biasa ni, tetapi selalunya sodium klorat saja. Tidak ada bahan-bahan mineral lain lagi pada tu. Jadi itu yang menyebabkan satu, blood pressure boleh naik. Nombor dua, you punya kidney boleh jadi rosak. Perasan tak? Tak perasan kan? Nombor tiga, bila saya kata suruh minum air, DND diet, mungkin you tak perasan, you rasa tak musak. Tetapi walaupun saya pernah buat lecture tak boleh minum terlalu banyak,
sampaikan orang kata apa, water intoxication, maksudnya sampai mabuk air pula, terlalu banyak air, sampai tak exercise pun minum 3-4 liter tu, orang kata nak kata orang gila tak gila lah, tapi body you akan seksa nanti dan you akan dapat hyponatremia, boleh rosak, boleh pengsan, tetapi kepada buah pinggang pula opposite. Kalau yang tu lebih pun merosakkan buah pinggang juga, tetapi yang lebih merosakkan ialah apabila you tak cukup air, dehydration. Yang tu memanglah bila kita kering sangat sampai bibir pun dah melupas-lupas, selalu sangat you rasa dahaga, you buat dek je, mentang-mentang you pergi belajar kat guru lain mengatakan air, kan ada guru-guru sekarang yang tak bagi minum air banyak tu, you tersalah dengar, you pergi tak minum air langsung pula, itu yang bahaya. Okay, so jaga baik-baik. Dehydration merupakan perosak buah pinggang yang paling orang tak sedar. So paling-paling kalau you tak pandai nak jaga tentang air pun, ambil lah lebih kurang 2 liter sehari cukup, average, boleh tak? 2 liter ni lebih kurang you agak-agak 4 botol kecil, 4 kali 500 ml. Boleh? Ikut tak? Ada tak you minum lebih kurang 6-7 cawan ataupun gelas air, yang gelas biasa, lebih kurang 200 ml tu, cukup lah tu. Kalau tak ambil banyak-banyak pun, 1,500 pun saya rasa lebih pada cukup untuk wanita. Saya ulang, untuk wanita 1,500. So you minum tak cukup tak ni? Sebab apa? Kalau buah pinggang you terus menurun, you punya GFR, you punya fungsi buah pinggang tak berapa cantik lagi dah. First thing kita buat basic dulu, check you punya air tu. Tetapi setengah orang kata dia minum air, tetapi dia minum soda. Kalau minum air seperti Coca-Cola ke, air yang ada perasa ke, yang ada gula ke, yang di supermarket semua tu, tak kira botol, kotak ataupun dalam bentuk sachet ke apa, saya tak tahu. Tolong, air tu tak dihitung sebagai air yang saya maksudkan. Sebab air tu yang berperisa, yang ada pengawet, pewarna, ada gula, confirm dia lebih tinggi perosak buah pinggang daripada yang saya kata kalau air cukup tak cukup tadi. Faham? So yang dipanggil, kadang-kadang dia tulis sugar free pula. Bila dia kata sugar free atau zero sugar, itu pun lagi merosakkan buah pinggang kita. Sebab macam mana dia bawa manis dia tu, kalau tak pasal stevia, dia mesti masuk benda-benda lain. Kalau stevia tak apa juga. Dan selalunya dia masuk apa? Artificial sweetener. Pernah dengar? Aspartame lah, all those very dangerous. Yang orang kata nombor 1 perosak kesihatan, bukan buah pinggang saja, ialah artificial sweetener. Dah lah dia sweet, tapi dia artificial pula, memang kenalah. Teruk sangat kalau siapa yang ambil sugar free, zero sugar, kalori, dia panggil zero calorie, tetapi rasa sedap bukan main, rasa bukan main manis, rasa bukan main lemak semua. Okay, berhati-hati kalau dia tak tulis elok daripada mana datang, bahaya. Kan kita benarkan kalau yang ambil stevia, monk fruit, kalau ambil nira yang yang fresh ataupun yang dibuat ekstrak dia betul-betul daripada kelapa tu ataupun daripada nipah, kan ada yang nira, yang original tu, yang wild, yang tu bagus. Okey, ada lagi nombor 5 kot, tak salah saya sekarang. Ramai orang suka merosakkan buah pinggang tanpa dia sengaja. Apa dia tanpa sengaja? Benda yang ringan-ringan tetapi memang berbahaya. Namanya ialah chips. Tahu chips tak? Potato chips, vegetable chips. Dia dalam bentuk chips, dalam bentuk keropok yang berbentuk kadang-kadang makanan buah-buahan pun. You rasa you makan nangka, kadang-kadang you makan pisang, you makan ubi keledek, ubi kentang, semua you rasa kan. Kalau betul-betul datang daripada dikeringkan pisang ataupun ubi tu ataupun buah nangka tu, tak apa juga. Zaman sekarang didesainkan dalam bentuk nangka ataupun cempedak ke apa dia buat. Zaman sekarang semua boleh. Dalam bentuk cili pun boleh, dalam bentuk buah-buahan pun boleh, dalam bentuk limau pun boleh, tetapi sebenarnya dia artificial. Yang ni, kalau you rajin makan, saya minta maaf.
Bagi mereka yang cuba menjual pun, saya minta tolong you check balik. Betul kita nak buat duit, tetapi kita kena hati-hati sebab takut nanti you kalau tengok akibatnya kepada buah pinggang dahsyat sekali. Vegetable chips antara listed yang tak boleh kita benarkan untuk orang yang ada masalah chronic kidney disease, CKD. Okay. Lepas tu sekarang lagi sekali, sebab terlalu banyak scammer ni, saya bukanlah nak marah, tetapi tolonglah jaga kesihatan kalau nak jual pun. Honey, tahu honey? Madu sekarang pun dah ada madu scammer. Maksudnya you nak madu tualang, you nak madu kelulut, you nak madu, sebut je lah nama bunga apa dan sebagainya, dia orang boleh buat kat you. Sama macam tu sekali. Dan madu dia orang buat ni lebih cun, lebih cantik, lebih konsisten. All the time botol dia tak nampak berbau ke, berbuih ke, cantik je. Kalau you nak buih pun dia orang boleh bagi buih juga. Allahu Akbar. Jadi orang penjual madu kalau yang tak peduli pasal kesihatan pengguna ataupun pasal duit je, buah pinggang antara mangsa yang utama untuk madu-madu ni. Lepas tu, siapa yang suka bagi kepada anak atau you sendiri suka pada peanut butter dan Nutella? Pernah dengar? Takkan tak pernah dengar kot, kan? Okay. So, tolong berhentikanlah. Sebab yang ni antara lagi bahan-bahan yang, sebab tu saya kata kita tak perasan. Kesian anak-anak you. Start daripada umur 3 ataupun 2 tahun. Boleh gigit je. Makan roti je, you dah sapu penuh dengan Nutella dan peanut butter ni. Kalau you tengok apa ada dalam Nutella, you terkejut nanti. Gula tu tak usah cerita lah. Memang antara satu-satunya. Kalau tidak, macam mana dia boleh sedap macam tu? Pernah makan tak Nutella? Pernah rasa tak? Best kan, tahu tak? Dan Gian kan, dan budak tu makan setiap hari, setiap pagi, dan kadang-kadang belah malam pun dia minta lagi. Saya patut tahulah. Sebab saya depan mata saya nampak benda ni. Okay, last 2-3 ni, saya harap you jangan lupa dan jangan buat tak perasan sebab saya nak bagi tahu kat you. Sebab dah masuk ke pasaran yang dinamakan fake meat. Daging yang ditiru. Maksudnya daging tiruan sekarang dah ada. You pernah dengar kan seperti Beyond Meat, apa lagi, nama-nama dia canggih-canggih lah nama ni. Zaman teknologi yang tak ada daging langsung, diperbuat daripada bahan-bahan lain tapi rasa dia macam daging. Macam tapi jangan main-main tahu, rasa ni saya sendiri tak pernah lah rasa macam mana dia buat ayam, macam mana dia buat daging lembu tu, beef tu, macam mana dia buat steak dengan ni fake meat ni. Kalau you ada penyakit buah pinggang dan penyakit liver ni hati kita, tolonglah duduk jauh-jauh. Tak payah nak jadi advance sangat. Boleh order online ni, semua ni dia ambil dalam tu. Kalau you tengok lambat-lambat apa tu dia panggil food starch, karbohidrat yang refined untuk tepung, dan dia banyak pakai selulose dan sebagainya yang tak boleh dihadam dan sebagainya. Masya Allah, buah pinggang you akan cepat rosak. Lepas tu kalau ada bar, tahu bar macam granola ataupun energy bar dan sebagainya tu, ataupun you suka sangat fruit juices. Saya dah kata fruit very good. Tapi bila dia jadi jus, you perah sampai tinggal air minuman saja, bukan ada serat langsung. Itu pembawa maut kepada banyak jenis penyakit termasuk diabetes, blood pressure. Tapi malam ni kita fokus kepada buah pinggang. Okey, sikit lagi saya dah nak habis. Siapa yang suka ambil fish liver ataupun organic liver daripada lembu pun, liver ni apa? Hati lah kan. Untuk orang buah pinggang punya penyakit, jangan tempus. Terutama sekali kalau dalam tu memang terkenal dengan vitamin A. Siapa yang ambil terlalu banyak vitamin A pun bahaya untuk buah pinggang sebab dia boleh jadi toksik kepada buah pinggang, vitamin A. Alright, siapa yang ambil vitamin D3, kalau tak ambil K2, amat bahaya juga untuk orang yang bermasalah buah pinggang. Okey, saya ulang lagi sekali. Siapa yang ambil vitamin D, kena ambil vitamin K2. Kalau tak ambil K2, buah pinggang akan rosak. Sama juga
Kalau boleh magnesium pun kena cukup juga Kalau you ambil banyak vitamin D3 yang saya galakkan tu. Kan yang suruh ambil Santera, sebab tu dalam Santera ada D3 tetapi wajib ada K2. Kalau tidak rosak buah pinggang. Sikit lagi. Siapa yang tak ambil langsung B12 sebab you vegetarian. Tak vegetarian, you kan setengah orang yang vegan ni langsung mentang-mentang saya kata tak boleh susu, tak boleh binatang semua, daging-daging binatang, you langsung satu cuit pun tak ambil, bahaya. Sebab apa? Kita nak vitamin B12. Saya baik Moringa Plus, kalau you ada makan setiap hari 2 biji tu boleh cover vitamin B12. Very important. Baik. Dari segi pengalaman saya juga, saya tengok ramai kalau yang ada masalah buah pinggang ni, dia orang datang komplain. Tapi kalau saya tengok, dia orang suka apa kat rumah? Suka duduk. Rupa-rupanya sitting still, duduk secara diam, duduk mentelaah baca buku ni yang diam sampai 2 jam, lepas tu sedar-sedar tak bernafas. Ataupun nafas tinggal sikit je. Maksudnya, dia terlalu galit dengan duduknya tu sampai lupa nak bernafas. Maksudnya bagi saya, bagi mereka yang duduk terlalu lama, rupa-rupanya antara penyebab buah pinggang lebih cepat rosak. Yang ni orang tak tahu. Saya nak bagi tahu, dan saya antara mangsanya yang suka sangat duduk membaca. Inilah masalah kita. Bukan saya tak suruh you rajin membaca, tetapi kita kena setiap 1 jam mesti out. Mesti, bahkan dia orang suruh setiap setengah jam. Saya tak boleh buat. Setiap setengah jam saya rasa macam terganggu, tak boleh fokus. So setiap 1 jam paling lambat kita kena bangun, sama ada berjalan ataupun berjalan setempat, ataupun buat tai chi ke, gerak ke punggung tu biar kena balik apa orang kata edaran darah. Sitting still, duduk diam terus, kaku dengan tak ada gerakan yang sepatutnya merosakkan buah pinggang. Yang kita tak sedar juga, selalu kita kata pasal tidur kena mencukupi, tak cukup tidur. Rupanya antara penyebab, kalau you tengok semua you jaga makan, semua cantik dah, you pula tak berapa ada stres. Sebab apa? Stres pun penyebab buah pinggang akan lebih rosak. So, stress, sleep is very, very dangerous kalau tak cukup. Okay? Stres kalau lebih lah. Kalau tak cukup tak apa stres tu. Okay? Baik, cukup dulu. Malam ni yang paling penting vitamin-vitamin tu selalunya yang orang tak ambil pot langsung ialah vitamin B12. Saya kata apa tadi? Vitamin B6 dan vitamin B1 yang selalu memainkan peranan untuk menjaga buah pinggang you. Saya ulang, B1, B6 dan B12. Ya, kalau you nak cari satu-satu macam tu jenuh lah. Berapa kotak, berapa botol nak pergi beli kat farmasi. Nak B1, B6, B12 tak payah. You ambil Moringa Plus dah cukup. InsyaAllah ada dalam tu dah semua cover. Saya pun sekarang banyak menceritakan tentang Moringa Plus sebab sejak saya belajar tentang kejadian yang Tuhan jadi yang orang tak ambil peduli langsung, rupa-rupanya dia antara penyelamat banyak negara-negara yang miskin seperti Afrika, di pendalaman Filipin, oh kesian. India banyak pakai buah merunggai ni. Yalah, dia nama kelor kan. Merunggai kan, moringa tu. Okay, cukup. Baik, cukup dulu. Saudara-saudara sekalian, saya doakan anda semoga hidup bahagia di dunia, akhirat anda syurga, senyum semua all the time, and make sure you let go and feel good. Okay? Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa, sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak di antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okay, nak lebih pun boleh, tak ada masalah.
Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?